sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muka surat berapa? 16. Kat mana ya? 2000. Al-Karim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, Al-Karim, Asma'ul Husna yang seterusnya, yakni nama-nama Allah ialah Al-Karim. Artinya yang memberi daripada ketiadaan permintaan atau yang melengkapi pemberiannya akan orang yang taat dan orang yang derhaka. Jadi arti karim, yang memberi ataupun yang sangat banyak memberi, yang sangat suka memberi walaupun tidak diminta. Juga yang bermaksud yang melengkapi pemberiannya akan orang yang taat dan orang yang derhaka. Banyak perkataan Al-Karim dalam Quran. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, huwa rabbul arsyil karim. Dialah Allah Tuhan yang mentadbir akan arasy yang karim. Di sini bermakna mulia. Dalam surah Al-Infitar firman Allah taala, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Karim di sini maknanya Allah yang sangat memberi kepada hamba-Nya walaupun hamba-Nya tidak minta. Dalam surah An-Naml firman Allah Subhanahu wa taala, wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Siapa yang engkar dengan perintah Allah, maka sesungguhnya Allah sangat kaya, lagi Dia Maha Pemberi. Jadi kita nak beramal ataupun kita nak beradab dengan nama Karim, setelah kita tahu Allah Ta'ala yang bersifat dengan Karim, yang sangat memberi, maka janganlah kita putus asa di dalam mengharapkan akan ganjaran daripada Allah. Balasan yang paling sedikit yang diberi oleh Allah kepada hamba-Nya ialah sangat banyak dinisbahkan kepada dunia. Mana kita beri yang paling banyak sekali, tak ada harga di sisi Allah. Tak ada harga. Kita banyak sekali kita boleh beli. Mana nak beli gelang bini, berapa ya kita boleh beli? Kalau bini kata minta gelang kau rasa, 6 tahun dah menikah. Duk main getah askering hok mau bertangan. Dah abang pun baru naik gaji ni. Jadi berapa puluh ribu kita boleh beli. 2,000 habis kuat. Nampak? 2,000 orang banyak piti sikit boleh 10,000. Mana hak 400,000 boleh beli? Tak boleh nak beli dah. 400,000 boleh 3-4,000. Baiklah, banyaklah piti kita sayang sangat ke bini ni. 9 kilo gelang. Nampak tak? Pasal dak tu beli rumah tu, pakar tu berbawa rebah selalu. Pakar dak bergerak tu, maka harga sejuta pun tidak ada harga di sisi Allah. Tak kata gelang, ipung segala mah yang ada dalam bumi, ada dalam bank, ada di tangan orang puang, ada di kedai mah, ada di rumah, tak ada harga walaupun seseng di sisi Allah. Maka Allah bayar yang paling mahal adalah yang paling murah. Yang paling mahal paling murah ni Tuhan beri yang murah sekali kepada hamba Dia, maka tak ada nilai dah. Macam mata sutir kita. Harga mata berapa sutir? Ada jual mata? Tak ada jual mata. Kalau ada tak tahu berapa ratus ribu sutir, juta sutir harga mata. Kita tak rasa mahal pasal kita ada mata, cerah cokeh mata kita. Baru kita berasa mahal kalau gitu mata. Dah teraba-raba. Kemudian nama yang seterusnya Ar-Raqib.
Apa maknanya? Yang mengintai-ngintai, lagi yang hadir, lagi yang memandang akan segala makhluk. Ngita. Allah hitam mo. Kita perhati, tengok, kelih, pandang, lihat. Dan ia mana? Raqib, lebih umum, lebih luas daripada Al-Muhaimin. Kerana Al-Muhaimin itu memandang atas segala yang melintas dalam hati, dan Raqib itu memandang atas zahir dan batin. Raqib makna melihat, Al-Muhaimin makna melihat, Al-Basir yang melihat juga. Tapi Raqib sangat luas penglihatannya. Kalau Tuhan nama Al-Muhaimin, yang melihat segala yang ada di dalam hati kita. Kalau kata Ar-Raqib, yang melihat zahir dan batin, nampak habis. Juga bermakna yang menjaga, dijaga habis. Maksud menjaga di ni, tak ada satu perkara pun yang lepas daripada jagaan. Jagaan tu melihat bukan jaga tu kejam mata. Kalau kita mu jaga rumah ni pasal aku nak ni, nak tinggal, mu jaga barang ni store. Dia pun kejam mata, kalau lagi jaga gitu. Jaga maknanya dia pun tengok keliling. Ada tak orang nak mari ambil, ada tak orang nak masuk kot pagar. Tu makna jaga. Mana begitu jugalah makna jaga pada Raqib, makna Allah menjaga segala-galanya, tak ada suatu benda yang terlepas daripada jagaan Allah Subhanahu wa taala. Banyak juga di dalam Al-Quran yang datang bawa dengan kalimah ataupun lafaz Ar-Raqib. Di antaranya iaitu Raqib ini dikatakan kepada malaikat, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah kita berkata-kata walau sepatah perkataan sekalipun, melainkan di sisi kita, ladaih ni kiri kanan kita, ada raqib, ada orang jaga, ada orang tengok, ada orang kelih, ada orang spy kita, ada SB Allah. Kan SB boleh, SB boleh mati. Dia ada patching SB boleh 55 get out balik bang, patching wala kau gitu juga SB. Nampak tak? Kau tak pakat dah. SB Allah Raqibun Atidun, maknanya yang melihat dengan sangat lihat sehingga kita tak terlepas daripada spy dia. Kita kau sedar malaikat duk tengok lama, kau racok itu. Nama buat maksiat kau racok dia, kau ada apa benda. Orang kalau tahu dah Raqibun Atid duk tengok lama, kau takut tang. Dak itu macam tula, macam ke bengong. Tak tahu ke benda. Mana tak ada detect langsung. Tak gerak apa benda ni, hadis. Contoh dah masuk masuk pelak, tak gerak, tak musing kau. Buka power, tak musing kau. Tak ada detect. Kita gitu ada panggil hadis mampu. Padahal tiap perkataan yang kita cakap, Allah kata ada tukang spy kita, iaitu malaikat. Ada orang perhati, ada orang dengar, ada orang ambil tape, ada orang rekod MP3, pasang balik akhirat lagi. Kita buat dok ni. Wow, baharan bang kau cakap. Time carut, time belebong, time fitnah. Jadi macam kita ni bodoh ni, bodoh apa benda. Kalau orang cerdik kau, leh. Dia cakap, awak ngisap dadah cerdik. Ni nak jual barang, nak tolak barang Cakap HP kuda, cakap dadah mari pulih dua orang minum air. Dia cakap awak. Tak lah. Maknanya hak bengong cerdik. Kita hak cerdik bengong. Kenapa? Kalau tinggi, tapi spy ada mari, cakap juga. Mana cerdik awak dadah lagi pada kita. Faham tak? Tak apa tu. Cuma kita tak uyung je lah. Cuma tak uyung, jalan balik. Allah lihat selihat-lihatnya semua benda. Tuan-tuan tanya lihat dengan apa? Mana kita dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nak amal lawan ni bila kita tahu Tuhan ni Ar-Raqib, yang sangat nampak, yang sangat jaga, yang sangat spy kita. Maka dalam hadis yang mulia telah menyebut antak budallah ka'annaka tarah.
fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kamu sembah Allah, mana kamu beribadahlah, sama ada semayangnya, puasanya, zakatnya, mengajinya, jihadnya, dermanya, korbannya, semuanya seolah-olah kita melihat Allah. Maknanya kita buat seolah-olah kita buat di depan raja. Kalau depan raja buat molek tengok askar lah bagi. Hari kebangsaan. Lepas tu ada kawat. Kemudian perbarisan itu diperiksa oleh raja. Raja pun lalu lah depan dia, askar gerak. Tak gerak. Pasal apa? Pasal raja ada. Kalau berdiri sejang-sejang tengah padang, beraklah luar pakai apa? Tak boleh keluar nak pergi tanda hajat. Tak boleh. Tak percaya tanya askar. Askar mana-mana pun kalau baris duduk situ, raja duduk depan, tak boleh keluar. Pulih tak boleh keluar. Pengakak boleh tembak ke belakang. Nampak nak pengakak sekolah. Kalau askar tak boleh. Sebab apa? Raja ada. Tapi kita tak nampak. Bukan kata macam askar. Macam ke beruk mayang. Nampak? Padahal dah mengadap raja yang paling besar. Tergaru-garu macam beruk. Nak mayang. Macam beruk. Nampak? Rahang kaki dia kau. Mayang. Nampak ketik tak keting rahang kaki. Padahal duduk depan raja, tak gerak. Ni tak apa sihat tu. Jadi askar ni tak gerak kerana apa? Kerana raja ada di depan. Jadi murka raja. Tapi kita kalau Allah ada di depan pun kita tak nampak Allah tak tepat. Mana kita kena ingat dalam penguasaan Allah. Maka fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kalau kamu tidak melihat Allah, sememangnya kamu tak nampak Allah, maka fa innahu yarak, maka dia melihat kamu. Fa izan fa ahsin ibadatak. Maka jika begitu, yakni kamu telah faham Allah sentiasa duk spy kamu, maka indahkanlah ibadah kamu kepadanya. Sekejap je 5 minit. Luar semayang kita cakap makin dah tahu benda dah dalam semayang tu jeng juga balik awal. Luar semayang kita tak ingat Tuhan dah. Dia luar semayang tu dia ingat Tuhan. Masih ikat batu tu subhanallah. Ada tak? Tak ada. Fitih. Habis babak lek ni dah 60 ya hari ni kau. Nampak? Esok boleh buat, kalau tak hujan boleh 60 ya pula. Duk main gitu. Maka tak apalah dari jenis bahan lara dah ni. Dalam semayang lara juga. Tengok semayang tu, pas semayang jumpa JKK. Ada. Tak apa, kita jumpa pas semayang lagi. Kemudian Al-Mujibu, yang memperkenankan akan doa mereka yang mendoa. Al-Mujib mana yang memperkenankan akan doa. Banyak sangat juga di dalam Al-Quran ini. Antara dalam surah Hud firman Allah Ta'ala, Inna Rabbi qaribun mujib. Inna Rabbi, sesungguhnya Tuhanku, qaribun, yang sangat dekat, mujibun, yang memperkenankan akan segala doa. Doa ni benda. Doa ni talabul adna ilal a'la, permintaan daripada hamba kepada makbud, iaitu pencipta kita. Itu panggil doa. Kalau daripada pihak atas ke pihak rendah, orang tak panggil doa, dia panggil suruh. Pengarah minta tolong office boy, pengarah suruh office boy, baru betul. Office boy minta pengarah tolong dia. Tolong apa? Tolong perkenang. Itu panggil doa. Doa ni dia ada syarat-syarat dan adab dia. Adab di antaranya dengan bismillah dan solawat. Boleh kita doa lalu, tapi bismillah, selawat, memuji Allah, adab-adab, mengambil wuduk, menghadap kiblat, menutup aurat, adab. Tapi kalau kita tak ikut adab pun tak haram. Kalau kita luar pendek pun boleh minta doa.
Yang paling penting sekali syarat dalam berdoa. Di antara yang digariskan oleh ulama syarat berdoa, yang pertama minta benda yang baik. Benda tak baik tak boleh minta. Minta benda haram tak boleh. Nampak? Doa nak benda haram. Berdoa supaya putus silaturahim, ini haram belaka. Nampak? Kemudian janganlah kita makan yang haram. Kerana makan haram sebut dalam hadis, doa tidak diperkenankan. Kita makan haram, doa berkabul. Nabi kata seorang laki-laki yang dia kuat musafir, maknanya banyak berjalan, bukan jenis orang duduk lepak saja, jenis banyak musafir dengan jubahnya berdebu-debu, dengan serbannya kotor kerana jauh perjalanan. Dan sekali akad doa, mata tengok ke langit. Panjang doanya. Dan kan makan minumnya haram. Nabi kata kok pihak mana Allah nak perkenan. Maka daripada hadis ini, maka ulama mensyaratkan makan halal. Usaha halal. Kalau gaji haram dah, kalau projek itu rasuah dah, doa tidak berkenan. Adab berdoa lagi, jangan nak suruh Allah perkenan ikut tarikh hak kita nak. Nampak? Ikut pandai Allah. Nampak? Allah suruh kita minta saja. Jangan, Tuhanku, mu perkenankan demam aku 3 hari demam aku nak belum subuh esok baik dah. Dia panggil biadab dalam berdoa. Ataupun minta lah senang lah, aku lama dah susah, biar senang ke orang lain ke attack, main susah tak mau aku. Biadab dalam berdoa. Nampak? Tak kata gitu, yang beri susah pada dia Allah Ta'ala, dia atur dulu. Kalau orang kaya belaka, hancur dunia ni. Pasal ada orang tanya, apa Tuhan dah buat kaya belaka? Apa dah buat gitu? Ada soalan itu. Dah Tuhan maha kaya kan? Tuhan boleh buat segala-gala, dia buat orang kaya belaka. Semua orang kaya belaka, harta berjuta belaka dalam bank PT. Tuhan boleh buat gitu? Boleh, tapi pun dah alang. Dah kita nak makan ikan ni, siapa nak ke laut? Dia kena ada orang susah. Orang pagar turun ke laut. Faham? Dah kita nak naik kereta ke ni, dah besi tak ada, siapa dia nak lombong biji? Orang kaya nak lombong biji? Nak rasa berok lah. Dah PT banyak. Bila kaya, dia tak buat kerja diri. Dia akan upah orang. Dalil, kau kaya, kau ramai orang gaji. Betul tak? Kita boleh buat diri belaka. Dah semua kaya belaka. Dah kaya belaka, dia kata dia tak ada gaji ikan. Ada apa dia pergi ke laut? Kaya belaka dah. Dah dulu kata dia duduk pergi ke laut. Dak, ni jadi jutawan belaka dah, tak ke laut dah. Dan makan ikan, masing-masing kena pergi ke laut sendiri. Dah ke laut diri dah, apa dia nak buat motor? Orang dah buat motor dah, tukang buat motor tu dia ni billionaire dah. Kena buat diri motor. Macam kain kena buat diri, tali tasi kena buat diri. Pasal tak ada orang miskin. Faham tak? Macam medah Tuhan buat. Juga kita ada, tapi dia ni sagong. Nampak nak lawang juga. Adanya orang miskin, maka mereka bekerja sebagai buruh. Ada hak potong getah, ada hak nerai getah, ada hak timbang getah, ada hak kelapa sawit, ada hak bagian naiknya. Ada hak bagian curinya, macam-macam eseng. Barulah dapat kesenangan pada semua orang. Maka orang kaya dapat kesenangan dengan barang-barang yang dicari, mudah ni membeli, dan orang-orang miskin dapat bayaran. Di antara lagi firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i iza da'an. Apabila bertanya akan dikau wahai Muhammad oleh hamba-Ku, dia kata Tuhan mana? Tuhan dia ni jauh tak? Menjawab gini, fa inni qarib, aku dekat. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Ujibu di situlah fi'il mudhari', yang terbitnya perkataan nama al-mujib. Mana Tuhan yang memperkenankan. Daripada lapang ujib, maka isim fa'il dia mujibun. Nampak? Iaitu Tuhan yang memperkenan. Aku perkenankan hamba-Ku bila mereka da'ani, mereka minta kepada aku. Minta lah, nak minta apa saja, jangan benda haram. Nampak?
Dia nak minta dunia boleh tak? Dalam doa boleh? Nak minta dunia, nak minta benda? Nak minta jet ski? Minta lah. Kan haram. Asal jangan haram dah. Jangan nak minta minum arak. Haram. Nak minta berzina. Haram tak boleh. Nak minta benda halal. Ya Allah, itu aku buah dah pakai kereta. Nak pakai lori trailer pula ni. Faham? Minta Tuhan tak marah. Nampak tak? Kenang tak perkenang, tu hak Allah Ta'ala. Hak kita tukang minta. Dah kalau kita doa semua Tuhan perkenang belaka boleh tak? Boleh kan? Tuhan ghaniyun kan? Ghaniyun anil alamin. Dia sangat kaya daripada segala alam ini. Boleh? Hak kita minta dia belaka. Boleh. Tetapi dunia ini sempit. Bumi ni sempit. Sebab tu Tuhan tak belaka. Tuhan belaka bila? Dunia yang luas. Di mana? Syurga. Baru Tuhan belaka. Hak kita nak, ia belaka. Tu syurga. Syurga dia tak macam dunia. Nak dunia rumah seluk Seluk mana? Sekar bagi lapang. Kalau orang kapung, bandar sekar bagi 6. Nak? Satu hatak. Nampak tak kalau sekar bagi 6 satu hatak gila ni. Nak ubur kambing tak dalam belakang. Nak? Tu hebat dunia. Nak? Akhirat luar. Sebab tu akhirat kita nak belaka. Dunia speak. Nampak? Kau lama kau speak, kau lama kau speak, kau lama kau speak. Orang kau lama kau speak. Macam rumah kita. Kereta kita je mula-mula beli kaca. Masa baru nikah. Orang rata. Biang dah. Anak duduk dalam perut lagi. Faham? Berat tu baik seorang. Okey lagi. Lepas tu 5 dah anak. Nak? Okey lagi. Bubur yang bawah kaki 2 orang. Duduk atas 3 orang. Faham tak? Bila anak tu besar dah, cek sekali, joh 6. Kakak 18, lepas tu 16, lepas tu 13. Tak muat ada kacil. Cari bank usaha pula. Faham? Ni kau lama, kau speak. Rumah kita kok. Maka kalau Allah tunai hak kita minta, tunai belaka, maka akan hancur binasa alam ini. Rosak punah jana habis. Nak jadi mudarat. Faham? Dah kita minta boleh lah ke? Kalau kereta, minta kereta benda. Mak kata Bugatti Veyron. Dia pun doa, ya Allah aku nak Bugatti Veyron suti, aku mayang-mayang dah berbau. Ada dah, kalau ada nak hak lain pula. McLaren suti, Mercedes 6T, Porsche 9T, dah nak buat di mana? Dah rumah seluk. Faham tak? Lepas tu nampak Haji Zul tengok dah ni boleh belaka. Dr. Imam boh. Tak main dah Porsche, minta kapal Mekah tu. Nampak? Ya Allah aku nak kapal Mekah 5, kapal selang 7, kapal terbang 18 buah. Nampak? Jadi baru 2 orang speak dah bumi Terengganu. Nak tak di mana? Muka ke laut tu jeng padang Haji Zul. Faham tak? Dah orang nak ke laut tak boleh tubik dah. Tu baru 2 orang. Faham tak? JKK. Faham lagi? Rosak alang. Nak bertambung-tambung barang ni. Malam ni doa esok dia, malam ni doa esok. Nak buat ni? Orang minat lori 100 buah. Nak, orang ni kata saya tak main lori, nak kereta api. Nak buat ni? Nak, 5 orang coh lagi dia ni. Dengan apa yang dia minta boleh belaka. Nak, sebab tu jangan belaka. Belaka punah. Dalil anak kita. Belaka punah. Betul tak? Hak dia nak belaka. Jeng budak. Begitu juga dengan kita. Hak kita nak Tuhan belaka. Punah tu baru barang-barang. Bini kita ni, bang, beli gelang sorak. Pak, dia minta doa. Pak, ada gelang. Dah ada gelang, nak 2 orang pula. Ada pula 2, jadi 3. Malam esok, malam Jumaat, down wallet. Minta 15. Nak, apa kat siku. Dah rebus letam bini. Dah berat Dah boleh nak bangun. Dah nak dah. Dah mak ni dah nak mak rebus. Pasal semalam doa kota baru 19 kilo duk tekuk. Nak, punah janang gitu je. Jadi kita nak beramal lagu mana? Apabila Allah Ta'ala ni yang mujib, maka mintalah di mana saja kita berada, minta pertolongan Allah. Walaupun duduk pada negeri yang kita seorang je duduk, mintalah. Jangan kita rasa tak ada kalau kita minta pun Tuhan tak beri dah,
Nak, jangan. Sebab bila kita gerak gitu, kita anggap Allah miskin macam kita. Yang apa kedana kerajaan dunia tu nak. Minta tanah balok berapa orang nak boleh wi. Takkan 200 orang boleh tunai belaka. Nak 200 orang minta balok, 6 orang je boleh menggerak tanah sikit. Tu hak negeri. Allah Taala sangat banyak. Kalau kita minta dia beri belaka pun tidak kurang walaupun sebesar jarum di dalam lautan. Kerana kita dunia ni tersangat sedikit dibandingkan dengan akhirat. Nah, kalau minta beri belaka, maka tak ada syurga dah lah, pakai dunia ni saja. Nampak? Sebab tu negeri ni negeri yang sementara. Maka sementara tak boleh belaka. Hak boleh belaka negeri kekal. Syurga kat gini minta tak payah minta dengan Allah Taala. Pakai ingat di dalam hati jadi. Ingat jadi. Benda uduh tak ada ingat. Benda molek belaka. Nak kapal terbang 6 buah, ting ada 6 buah. Dah nak buah di mana? Tanah luas seseorang, macam bumi dah seseorang. Jadi tak ada sakok orang dah. Nak makan, ada makanan. Makan semua. Orang berani makan tak apalah syurga. Tak buat benda lain dah. Nak pada makan, orang berani main kuda, naik kuda. Dak alik rumah tu tak main kuda dah. Tuhan tak marah dah. Tak ada garit, tak ada isi dah. Osek mutu tengok nerak lari di tu. Nampak? Dak nerak tak koseh duduk dalam poket tu. Pasal ada minat mutu. Semuanya ada belaka. Orang minat mandi laut, ada laut. Orang minat makan, ada makan. Orang minat nyetik, badan nyetik itu. Nampak? Habis segala hobi ada belaka. Jadi ini syurga negeri main. Dunia negeri cari modal. Nampak? Di ni tempat main. Main tak mau. Main. Dah tak tidur. Kau andamu. Tengah main nak tidur apa? Nampak? Main tengah padang. Tak ada tidur. Ada orang marah. Dalam syurga. Orang puang ingat makuk dia. Dalam syurga sekapar kali siapa ingat makuk. Atu ngatuk tidur. Bangun tengok kapal lain pula apa ingat makuk. Atu dia main gitu juta tahun orang puang. Ni tak sambung benda lain je ada. Maka kita sentiasalah berharap Allah akan perkenan walaupun belum perkenan. Kata ulama, kalau kita minta belum tentu Tuhan beri apa yang kita minta, kerana Allah beri apa yang Tuhan nak beri. Tapi orang yang beriman dia lebih-lebih minta, Allah pasti beri. Sama ada beri hak dia minta atau Tuhan beri hak lebih baik. Nampak? Kadang-kadang kita minta sembuh, dia tak beri sembuh, dia beri sakit lagi. Tak mana beri sakit? Kerana sakit itu baik untuk kita. Maka dia beri sakit lagi. Sebab apa? Kita 3 hari dah ni sakit tangan dia nak bangun ni. Sebab napas ni. Berat dah lah. Duk main ingat nak mati. Berat ni nak napas dak lih, nyawa dak lih. 3 hari dah ni. 5 hari dak ingat nak mati. Ingat nak mati ya? Takkan ingat nak bining. Padahal dah mega sebab gitu. Maka Tuhan pun sukanya orang ingat ke Tuhan, maka dia tambah lagi sakit. 3 hari lagi. Tu nampak tak? Dengan sebab kita sakit ni dah kita dah ingat ke mati. Kalau buah kuih senang hari ni dah ingat dah kita. Tengok kita tengok sihat, ada ingat ke mati. Padang dah. Ada kita nak hidup padang dah, kalau kau mati berat dah. Malah ni kalau kau mati berat dah, malah ni takut tang. Tak ada ah. Tu orang-orang yang dekat dengan Allah. Kita orang jauh. Wi sakit barulah. Padang dah kalau mati padang dah aku. Berat wi baik. Molek-molek ada pula dak mari surah. Tengok budak-budak main motosikal. Biang rung tak kena lipat 16 buah. Rung tak kena pula. Ada sebut Allah? Tak ada. Nampak? Lepus sakut di tiang api seorang. Nampak? Tubik tulang paha, tubik kot daging ni. Ya Allah bunyi. Nampak? Baru ya Allah. Nampak? Patut asal sebut ya Allah. Sebut Suzuki. Nampak? Jadi wi sakit barulah sebut Allah. Jadi sakit tu sebenarnya Tuhan beri untuk kebaikan kita. Tengok orang sewa motor di candak. Ni musim candak. Sewa motor 400 yang orang je jabat.
Nak pergi candak sangat. Lugi tengok masa lugi tu. Nak bawa dengan radio, dengan lagu ni muzik. Nak wow suka galak ni, duk atas joget atas. Nampak tak? Wow suka sangat. Siapa dinu bahang diri gini motor. Nampak dah tahu nak pergi ke mana. Dak bergerak, air masuk kat pintu depan steering. Nak joget lagi. Duduklah kotak. Nampak gini tangan. Minta doa belaka. Padahal ada mayang. Jadi Tuhan beri susah supaya kita jadi orang senang. Mana orang senang? Orang yang sebut Allah. Jadi beri senang tak jadi senang, beri susah senang. Baru teringat akan Allah Subhanahu Wa Taala. Nama yang seterusnya Al-Wasi'. Apa makna Al-Wasi'? Iaitulah yang meliputi oleh ilmunya akan segala yang diketahui, yang ada dan yang tiada ada, atau yang melengkapi oleh rahmatnya akan orang yang mukmin dan orang yang kafir dan orang yang baik dan orang yang jahat. Al-Wasi' yang sangat luas pengetahuannya dan juga yang ilmunya rahmatnya kena kepada semua orang. Maknanya Allah ni luas, bukan tubuh dia luas segala-galanya. Nampak? Jangan kata tubuh luas pula macam Tuhan tinggi, bukan tinggi kurang. Makna makamnya. Ni orang luas ni. Luas kau ni pula. Luas dia tanya kau ni boleh jawab, kau ni boleh jawab lah ke kau ni. Ni orang luas. Luas pengetahuan. Jangan kata zat Allah Ta'ala tidak bersamaan dengan makhluk. Macam orang tinggi tinggi benda, tinggi pengetahuan. Orang pendek nampak tak? Tapi tinggi pengetahuan. Orang panggil orang tinggi. Ni orang tinggi. Jangan awak lebih kurang orang tinggi. Tinggi ke mana pendek gitu. Nampak kamu bodoh tak kerti cakap. Tinggi cakap maksud lain. Jadi bila buat surah baru siap nak cari tok guru seorang biar duduk situ madrasah tu dah kampung ni tak ada orang nak boleh jadi tok guru. Dia pun gilah rombongan. Tok imam pun pergi pondok-pondok. Nampak jumpa tok guru. Guru kata ada nak cari budak seorang hak tinggi-tinggi sikit. Pasal kita ada buat madrasah kat surah tu. Nak suruh duduk situ. Tak apa lah. Tok guru kata, mari bulan lepas. Bulan lepas mari. Tok guru pendek budak. Nampak? Ada tinggi gitu. Nampak? Jadi Tok Bilal kata, kan Tok Imam kata nak tinggi gitu. Tok Imam tu masa cakap pada. Mudah tahu kata. Tak? Masa cara lah. Makna tinggi ilmu. Faham? Ilmu tinggi. Tok guru reti dia Tok guru. Dia pun ambil lah budak ngaji lama, pandai, cerdik. Kepala telah situ, rendah budak, 4 kaki 7. Faham? Tok Imam tengok, buat balik tak cakap banyak. Hak pergi ukur ngebang naik dengan Tok Imam, mana kata nak tinggi. Kata punya tinggi pun dia gitu lah, tinggi pot darah aku rasa. Faham tak? Rupanya tinggi ilmu. Maka Allah yang luas, maka luas segala-galanya. Di antaranya keampunan Allah itu luas. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Dalam surah An-Najmu, Inna rabbaka wasi'ul maghfirah. Sesungguhnya Tuhan kamu wasi'ul maghfirah, yang luas. Luas mana? Luas keampunan. Bukan takakmu seorang nak minta ampun. Seluruh alam minta ampun, aku boleh ampun lagi. Bukan kata dosamu hak setu hak semalam, dosamu seumur hidup aku boleh ampun lagi. Itu makna luas. Dalam surah Ali Imran, firman Allah Subhanahu Wa Taala, wallahu wasi'un alim. Allah yang luas pengetahuan dan rahmatnya, lagi pula maha mengetahui. Makna rahmat ni pemberian Allah. Jangan putus asa. Sebab tu bunuh diri Tuhan marah sangat. Orang bunuh diri. Bawah pada bunuh diri ni tak bunuh diri, tapi dia dirasa Tuhan tak akan ampun dah dia. Orang yang putus asa. Masuk dalam al-mubiqah juga dia panggil. 7 yang merosakkan diri kita. Iaitulah putus asa daripada rahmat Allah
Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita tahu Allah yang sangat luas, maka lawangnya kita lah hak speednya. Kita sikit. Nak, jangan berasa banyak. Allah ni ilmunya luas. Kita sikit. Nak, habis nak tanya guana. Nak, ada orang kata Allah ni zalim kata. Zalim. Apa pula zalim? Dah orang hak mati dah 10,000 tahun dulu, hak kena susah dalam kubur. Dah adil lah. Dah kalau mati dekat dengan kiamat dah, sehari duduk dalam kubur. Jadi dia boleh tahu tak sehari dengan 1000 tu hak mana susah. Mu tahu tak dalam kubur? Nampak? Memang ikut pakar akal kita, hak lama lah susah. Hak mati ke dia senang. Tapi tu akal mung. Ni alam barzah dang tak mengakal mung. Dang. Tak. Nak kaji, tak jumpa. Meta, tak gerak. Komputer tak boleh nak tu. Tak boleh tap belaka. Tak tu, Allah wasi'un alim. Nampak? Tak salah kata. Dia nak petikak tu. Ada pula dia kata agak bodoh kak. Dia kata dah orang kafir. Hak maknanya dia dengar dah ada Islam, tak mau masuk Islam, betul lah. Tuhan azab dia. Tapi kalau dia tak dengar lagi Islam, tiba-tiba mati dalam kafir, dia tak tahu ada Islam. Lepas tu kena azab. Zalim lah Tuhan. Tak gamuk zalim. Nah. Sebab tu suruh pergi dengar, bukan suruh pergi tanya gitu. Nah, pergi hujah-hujah orang apa benda. Belajar tak mau. Kalau belajar, reti. Nampak? Macam budak-budak, mana 2 tolak 6? Mana? Kan 6 tolak 2. Ada dia tak sekolah, pergi nyetik. budak memang hak lejah 2, memang 6 tolak 2. Masuk tingkatan 5, 2 tolak 6 lah pula. Nah, disiplin dia gitu. Tapi dah bodoh Nah, dia tanya gitu pula. Dah orang kafir hak tak dengar tentang Islam, dah mati. Nah, dah kena azab dia. Dah nyanyi ke dia. Tak adil lah. Kata mu tu zalim. Tuhan tak ada zalim. Innallaha la yazlimu. Sesungguhnya Allah Ta'ala la yazlimu syai'ah. Suatu pun Tuhan tak buat zalim. Nampak? Walakinnan nas. Dan tetapi manusia yazlimuna anfusahum. Yang zalim diri sendiri. Dah bila kita gitu, tak usah caralah. Nak, hak barang kita tak tahu tu. Orang kafir ni dia dengar tak dengar tentang Islam, serah pada Allah. Fa amruhum ilallah. Perkara ni serah pada Allah. Mu tugas dia, mu nak jaga alam ni. Mu tukang jaga syurga neraka. Nampak? Mu jawatan dia yang mu nak tanya gini. Mu besar kan? Nampak? Comel sikit dia beruk. Nah, tanya apa gitu kan? Allah Maha Adil. Bila Allah Maha Adil, takkan Tuhan nak azab. Orang kafir yang tak tahu tentang Islam daripada kecil sampai besar, mati dalam kafir tak tahu benda, takkan Tuhan nak azab? Kan Allah Maha Adil kan? Nah, Maha Adil, bukan Maha Adil, Maha Adil. Nah, yakin gitu sudah. Yakin lah. Nah, takkan kita tak yakin lagi Allah yang menjadikan kita. Bila dia kata dia yang menjadikan kita, kita yakin. Nah, maka bila dia kata kita yakin dia yang menjadikan kita, kita yakin juga dia Maha Adil. Bila Maha Adil, Tuhan zalim tak? Tak zalim lah. Sawak mulut celupar gitu. Nah, bak tengah ulama kata siapa kata Tuhan zalim jadi kafir. Jadi kafir. Segi ikut pandai Tuhan, ulama kata nak buat mana-mana pun. Bumi dia hak dia. Nah. Kalau hak orang baru boleh, tak boleh mandai-mandai. Dah makhluk dalam alam ni hak Tuhan belaka, kau andai lah nak buat mana pun. Dia nak beri beranak cacat, nak buat comel ni, nak buat negro ni, nak buat hidung kembang ni, hidung macam ni, mata hijau. Nak, kau pandai dia. Ni nak buat sakit, ni nak buat molek, ni buat gemuk, ni beruji kepala botak. Dah hak dia. Faham? Tak dia kata apa? Barang hak tuang sendiri barang. Kalau hak orang tak boleh. Nampak? Tak boleh lah kita cara hak orang. Macam kereta jarang kita. Nak, dia tinggal ke kita, dia nak balik kapal sebulan. Nak, umpamanya sebulan nak balik. Dia pun singgah kereta suruh start, 2-3 hari start sekali. Kita pun dah tengok lawa sangat cak, pergi ambil kereta, pergi cak. Faham tak? Gitu kau kala lain. Tak? Buah kala biru gelap. Nampak? Kita pun tukar ring, tukar tayar, buah tayar traktor. Comel kita kendang tayar traktor. Faham tak? Ring pun ring kereta lebih. Nah, jadi comel sungguh ha. Nampak? Zalim tak? Zalim hak orang. Faham? Tak boleh hak orang. Tuang dia marah ha. Bapa buat gini? Dah aku tengok lawa gini. Boleh jawab gitu? Tak boleh hak orang sama mana-mana.
Tapi kalau tuan dia buat, tak apa kata apa dah kita. Nak, tak boleh kata apa dia, tak kita tengok uduh, tak boleh kata uduh dah. Tuan dia buat diri, kereta baru beli wajar, dia buat pergi kedai tu kau bon aku. Makan aku. Ayah ngak bakar bulah hari ni bon aku. Nah, tak belah datang bubur atak ni, atak nipah. Nah, tak. Tak boleh kata apa lah kita. Nak molek gitu you buat kereta bini kita. Hei, cara apa kereta orang? Kau ada dia. Nah, Tuhan hidup tu mujur cakap banyak pula. Pasal cara lah kerjaan lah kubur lah apa tu. Kan kerjaan mu. Apa sakut hidung tok mu. Kau dalam kubur. Tak. Muak dirimu tak tertunai lagi. Kodam mayang tak habis-habis lagi. Maka Allah lah Tuhan yang bersifat dengan sangat luas, iaitu luas pengetahuan tiada sesuatu yang tertinggal dalam ilmillah. Ilmu kita luas. Nampak? Nak banding dengan orang speak. Umpamanya kita dengan anak kita, lebih ilmu kita luas. Nak tentang kehidupan. Anak kita speak pasal baru dijah nang. Ilmu anak kita luas dah hak janang ni. Banding dengan anak kita hak jah 2. Nampak? Hak jah 2 pun luas ilmu banding dengan hak baru 4 tahun. Nak? Jadi hak paling luas, tidak ada kurang sedikit pun ilmu Allah Taala. Seluas-luas ilmu makhluk ada tempat kurang. Hak dak dang, hak dak siapa. Kaji boleh, jumpa dak. Nak, hak bagian doktor dah kaji, tak kaji dah bagian enjing. Bagian obat tu daripada muda pas tua, dak jumpa pas sudah. Nah, maka Allah bukan dengan kaji, dia bersifat azali lagi, segala-galanya meliputi oleh ilmu Allah Subhanahu taala. Apabila kita yakin Allah bernama dengan Al-Wasi' yang sangat luas, maka tidak adalah kita dapat lagi menyembunyikan apa saja yang kita lakukan, kerana semuanya dalam pengetahuan Allah SWT, walaupun tak berlaku lagi. Contohnya Allah telah mengetahui kejadian setiap saat yang akan berlaku di dalam syurga lagi. Syurga lambat lagi boh. Nak kiamat pun lambat lagi. Imam Mahdi tak terbit lagi. Nak Imam Mahdi dengan Nabi Isa jarak bertahun-tahun pula. Nak zaman Ya'juj Ma'juj, zaman Dabbatul Ardi, zaman keluar asap kot celah tanah, tak ada lagi. Api keluar kot negeri Yaman, kejar orang. Nampak? Tak ada lagi. Lambat-lambat lagi tu. Dah syurga lebih-lebih lagi lambat. Allah tahu dah lah syurga lagi. Nak orang ni duk makan ayam panggang, orang ni tidur, orang ni duk makan ikan kokoh, ikan singgang, orang ni duduk main tabua. Nampak? Tok Bilal belum mutu dengan Tok Imam. Faham tak? Tahu belaka. Setiap saat yang sampai bila tak ada berkeputusan hari, semua wasi' sangat luas di sisi Allah. Wallahu a'lam. Kita tengok soalan. Soalan pertama, apakah maksud kalimah ini? Dari mana tempat yang sesuai? Yang pertama, Alhamdulillah. Kedua, Subhanallah. Ketiga, Na'udzubillah. Yang keempat, perkataan Ta'ala bagi Allah Ta'ala. Dia kata masa mana kita nak guna dan benda maksud. Alhamdulillah, mana segala puji bagi Allah. Iaitu kita kata pada permulaan majlis, Bismillah, Alhamdulillah, nak mula majlis, nak mula doa. Dan kita kata juga apabila kita mendapat rezeki atau nikmat, kita balik di rumah, siapa molek nak tak rebah tak apa, naik motor parking, Alhamdulillah. Naik atas rumah pula, tengok buka tudung saji, adalah lauk ikan singgang dengan sambal belacang, Alhamdulillah. Nak lepas makan molek-molek ada dak mutah dak apa, Alhamdulillah. Alhamdulillah fi kulli halin, kata Rasulullah, pada setiap perkara. Alhamdulillah semua. Subhanallah, maha suci Allah. Tengok benda hak pelik-pelik. Nampak? Subhanallah, budak ni apa buat gini. Nah, pelik-pelik. Ni budak-budak pelik-pelik ni. Nak kelawar tapi jadi uduh. Lawa ni tuntutan Islam. Maknanya kita umat ni biar jangok.
Allah suka tengok. Nabi pun kasih kalau orang tu jangok. Jangok ni mana? Jangok ni maknanya dia comel. Pakai baju nak pakai comel. Nah, kalau sikat rambut, sikat molek. Kalau kilas kebang, kilas molek. Kalau piyah putih selepu. Nah, dah pula cawah kali sekebang macam tos sapoh. Nah, kalau piyah kau pakai patik sawa. Nah, Nabi suka comel, beradong. Nampak? Kalau baju pula semayang, jubah nak pergi jemaah, papsai. Tu Islam, tu tutang Islam. Ni jangok, tak apa. Tapi tak kena cara, budak-budak ni. Nak lawa jadi uduh. Ni ubah besi kat atas kening. Macam beruk gila. Dah comel. Orang nak jangok tapi jadi uduh. Faham? Nak hias. Nak hias perhiasan kan gitu. Nak tu natang hak gitu. Kita tengok tersebah hari Sabtu. Maring. Lagi tengok kat kali buat omongan surah ikhwan. Besi jujuk ni turunkan darat ni. Ni besi jujuk ni, besi bulat. Orang ada tarik lasir tu kan. Boleh ada besi tarik. Macam setan muka. Bukan nak hina tapi terhina dengan sendirinya. Jadi nak lawa, nak suruh tengok kelas, dah kelas gitu. Kelas pun macam orang beruk gila gitu. Allahu Rabbi. Nak lawa jadi huduh. Jadi tengok pelik-pelik apa-apa. Lidah ni letak subang pula. Lidah tu jelek masuk paku. Dulu mak payah ada Singapura kau buat. Learning Terengganu ada dah. Nampak plaza. Kuala Lumpur jujuk dia siap bubur depan. Nampak? Satu ping RM6. Satu ping RM6. Hak tebuk pusat RM18. Hak tebuk lidah RM35. Dah siap ngobat apa semua. Jadi alien. Predator tu muka. Jadi Tuhan buat comel jadi binatang. Jadi tengok black-black itu subhanallah. Contohlah. Warna jadi gini. Tapi orang tak kata tak. Patut kata. Tu benda gini. Tertanya gitu. Nampak baru dia bengong. Na'udzubillah bila kita dengar benda-benda yang jahat seperti azab atau murtad atau maknanya maksiat besar. Dengar cerita tentang api neraka, na'udzubillah. Dengar cerita azab kubur, na'udzubillah. Dengar orang masuk Kristian, na'udzubillah. Mana na'udzubillah, aku minta berlindung dengan Allah. Gula naik. Dah. Gula naik tak kata gitu. Gula naik alhamdulillah. Kawan saya ajak pergi sejik. Dia kata makanan banyak, orang sikit. Jadi saya pun makan banyak. Tiba-tiba makanan tak cukup. Apa hukum saya ambil makanan banyak? Menyebabkan makanan orang lain tak cukup. Jawabnya haram perbuatan. Ingat, bila kita pergi makan jamuan di masjid di rumah orang, selagi mana tuang punya makanan tak suruh makan banyak, maka makan ikut adat. Faham? Jangan buat lebih banyak gitu. Doa lalu. Ikut adat. Nampak? Mana kata pergi makan kenduri jamuan kau nasi minyak, makan sepinggang kenyang, tambah sepinggang lagi lah. Boleh. Makan sepinggang sedap, tambah sepinggang lagi. Tu adat sekurang-kurang orang awam. Wadah dah tu. Patut sepinggang je. Tapi tak apa, lebih boleh nambah. Kerana nambah ni pada adat lumrah dah, masyarakat dah marah. Nambah. Ni atur lauk keliling. Nasi cotek tengah. Ikan kering hak keping-keping jujuk ni 9 keping jujuk. Tak timur Cina ni gubah kot pirai. Jadi orang tengok pelik mari di mana natang ni. Boleh natang suti. Dah reti bahasa tu. Jadi tak cukup lauk orang. Jangan buat gitu. Dia pun pergi surah, dia pun makan-makan banyak. Pasal kawan dia kata boleh ambil banyak. Kawanmu tu tuang makanan. Dah, kawan aku macam aku juga. Tak boleh. Dia kena tuang makanan. Kita pergi makan kenduri. Nampak? Nak khabar ni. Saya makan banyak. Nak makan banyak boleh tak? Mana tuan rumah? Berarti tuan rumah tu. Orang pun tunjuk. Ni apa? Ni orang ni dia nak jenis makan banyak. Mong nak apa dia? Mu makan dapur. Abu bodoh lah kawah tu. Faham tak? Tak apa gitu. Pasal tuan rumah benar. Ada kawan saya kata kalau semayang jemaah makmum boleh baca perlahan sehingga ada sebahagiannya tak didengar. Dengan syarat kita yakin kita baca.
Benar tak? Tak benar. Sebab bila kita baca, dia mesti berbunyi. Yang dimaafkan, tak dengar apabila kita baca tu di tempat yang bising. Tapi kalau tutup benda bising, jadi dengar. Bising, tak dengar. Tu baru panggil berbunyi. Kalau baca ni, mesti dia berlapah. Tiap-tiap lapah, dia mesti perkataan. Perkataan, dia bersuara. Nampak? Jadi sebab tu ulama' buat syarat, sekurang-kurangnya, dengar perlahan di telinga kita sendiri. Kalau buat gerak mulut, hanya wajib untuk orang bisu. Pada ketika baca rukun qauli. Kita bukan bisu. Adakah cara duduk mengikut sunnah? Duduk sila ke, bersipur ke, atau duduk macam tahiyat? Jawabnya, duduklah guana-guana pun. Nampak? Yang adanya duduk yang ditetapkan atau diafdalkan ketika semayang. Lepas semayang tu, kita duduk guana-guana pun boleh berlaku. Cuma setengah ulama' kata, elok duduk seperti duduk tahiyat. Tak mau duduk tahiyat, nak duduk sila. Boleh tak? Apa hukum bismillah tengah surah? Kerana mula satu bacaan. Tidak sunat baca bismillah tengah surah. Bismillah pada depan surah. Tengah, a'udzubillah. Melihat najis sendiri makruh. Betul tak? Betul lah. Jadi begok tengok tahi. Bodoh, tak ada kerja. Orang tengok kitab. Tengok tahi. Tu yang begok lama, duk kaji tahi. Orang jangan, ulama sebut jangan tengok. Ada orang bagi tengok begok. Begok. Bodoh ke cerdik. Nak tengok buat apa. Tapi untuk kepastian, untuk pastian dia. Dia boleh untuk kesihatan. Nak tengok, nampak masalah darah ke apa boleh lah. Tu hajat, tak ada hajat awak dia tengok, nak pastikan warna benda tak payah tengok. Apakah maksud rasuah di sisi syarak? Seorang meniaga dapat tender di sebuah badan kerajaan. Masalahnya orang yang menggunakan tender tersebut minta komisen daripada dia. Kalau tak beri, projek itu tak dapat. Tak ada lah projek itu. Jawabnya, kalau kita dapat dah tender kepada kita, kemudian orang-orang yang nak menguruskan tu minta habuang, hak tu bukan rasuah. Hak tu makan haram dia panggil. Faham? Kerana kerajaan gaji dah dia. Madang projek tu hak kita dah. Yang rasuah ni, projek itu boleh orang lain pun ada peluang sama seperti kita. Tetapi oleh kerana kita kenal, kita rasuah, maka dapat ke kita. Situ rasuah. Faham? Beri juga. Tapi kalau dapat dah projek tu ke kita, cuma nak jalan lacoy. Nak bagian surat ni sikit lagi, faham pasal projek kita sign belaka dah. Jenis ni banyak gak jenis makan gaji kerajaan ni, dia minta barang. Nampak? Ni minta ansek, ni minta kayu goh. Jawabnya, makan haram harta orang gitu. Ramai jenis makan gitu. Beli sendiri baru berkat. Kaki tangan awam mengalami kesulitan setelah semua elang dipotong. Sekarang dia tidak mampu untuk beri nafkah zahir kepada bini dan anak. Banyak keperluan rumah tangga ditanggung oleh bini dia. Sebagai laki-laki bertanggungjawab, apakah harus dilakukan? Perlukah dia bebaskan menceraikan isterinya? Jawabnya, kalau kita dulu cukup nafkah, sekarang tak cukup, pasal apa dia ni tak boleh elang dah, gaji saja je, maka kita berusaha lah, bukan suruh cerai, supaya kita dapat memulihkan ekonomi kita. Meniaga, tambah pendapatan. Saya dah bertunang, sekarang tunang saya belajar di luar negara. Selama bertunang kami jarang berhubung, sebab dia kata tak molek. Bila saya rindu dia, saya tengok gambar dia. Tapi dia kata tak molek juga tengok gambar. Gimana tu? Kata molek lah, tunang mungkin ni. Mana bagus lah, warok. Tak ada masalah nak tengok benda. Boleh kemung lagi. Kawan saya ada sebuah ladang ternak ayam dan ikan keli. Masalahnya ayam dia mampu makan ikan keli. Halal ada ikan keli yang dia bela itu. Halal ikan keli yang tak bolehnya orang makan-makan. Ikan keli dia binatang, tak ada hukum syarak. Cuma gini, binatang yang makan bakar. Ulama kata kalau berubah lah baunya, bau najis, dua kaum. Pertama kata makruh makan, kedua kata haram. Gitulah semua. Tapi kalau makan najis tak berubah baunya, tubuh tetap daging ikan keli. Makan najis hukumnya harus. Faham? Jangan berubah. Begitu juga dengan sayur. Kita jiruh pakai baju tahi, sampai sayur jiruh bau tahi. Tengah ulama kata haram makan, tengah ulama kata makruh. Tapi baja tu kita ubah atas tanah diserat oleh daun,
Liaka menaik ke daun jadi segar daun. Daun tidak berubah apa-apa, tetap berasa kobeh. Hukumnya harus, tak ada masalah. Nah, soalan seterusnya. Boleh tak bagi tahu kitab yang Ustaz baca untuk syarah nama Allah? Kau baca saat ni. Kitab ni. Mausu'atul Qasas Al-Quran. Asma'ullahul Husna. Dia syarah. Tiap-tiap satu nama Allah tu disyarah dalam 5-6 muka. Kita baca 2-3 baris je. Kalau baca satu nama 6 muka, satu nama 2 minggu habis. Nampak tak? Beli Mesir ni. Karangan Dr. Abdul Hamid Mustafa. Molek kitab ni. Dia disyarah 99 nama Allah. Satu nama disyarah 5-6 muka. Nampak waktu tebal ni, semua ni 100 nama je. Soalan seterusnya. Abang ipar saya duduk sebelah rumah mak mertua saya. Masalahnya abang ipar saya dan keluarganya makan dalam rumah mak mertua. Makan saja tak pernah bayar sesen. Malah letak anak-anaknya kecek-kecek. Dengan pamper tak mandi dari pagi sampai petang. Tanpa bagi duit. Terima kasih pun tak kata. Apa hukumnya? Jadi dia ni tak puas hatilah pasal mak ayah dia ni kena jaga anak abang ipar dia. Abang ipar ni kahwin dengan kakak dia. Jarang abang ipar kahwin dengan abang dia. Abang ipar kahwin dengan kakak lah. Jadi anak saudara dia. Jadi masalahnya bulu mata ni abang ipar ni kira pandai letak anak je. Jadi mak dia ni dari pagi petang pada main tahi dia, anak dia. Faham? Jadi makan minum ke darah pun situ juga, pitih tak beri, apa tak beri. Jadi kalau dia ni orang susah dan mak dia tu reda, tak ada masalah. Tapi banyak kawan berlakunya dia orang senang juga. Jenis orang jenis hak tak ada geti kira cara. Dia kira budak ni tok budak mak tu tok budak ni. Tinggal pagi ambil malam, tinggal pagi ambil malam. Patut tinggal pagi ambil malam, berilah sagu hati. Tok bagi yang jaga. Kalau mupah orang jaga atau dekat benda tadika apa benda gaji orang gaji berapa sebulan. Ada gak jenis cerdik gini. Cerdik perangai uduh. Pakai tinggal anak ke mak gitu meneta kalah mak duk kerja hak tu, kerja hak ni berak, hak ni tepi. Nampak ni lengang-lengang kaki masuk lokang, hak ni selipar nyuk macam-macam peseng. Jadi rebah gitu je orang tua tu. Jenis tak bertanggungjawab gini. Kedaku nak mampu pula. Gemak tok tua duk jaga anak dia sekapeng dak ui piti. Giak bagi ni ramai jenis gini, dak jenis gitu aja, jenis duduk rumah tok tua tu kok. Pandai gaul nasi. Nampak balik makan nasi. Puak. Natu hanging gitu. Nampak? Bagi anak beli ikan tak ada. Dah kita duduk rumah tok tua kita. Beli ikan 3 hari sekali tak apa dah. 3 hari sekali alik ikan air besar putih 8 ria. 3 hari lagi pula cari ikan merah sekor. Beli ikan selayan 6 ria. Beli beras pula sekapik. Seminggu beli sekapik. Tu reti bahasa tu. Dah makan-makan je. Puak. Cakap. Wah cakap. Bulu orang adik-adik pun bulu mata tengok. Pitih ada. Jadi beruk kat gitu. Tak kira makan gaji pun. Tak, memang kita tak berahi pasal gini. Beraluh. Duduk mah orang, beraluh. Orang lain orang duduk mah orang jenis murah tangan habis ni baki belaka rumah. Ada orang dia duduk nupang rumah tok tua dia. Habis baki belaka. Tok tua kata tak apalah, biar awak molek. Panggil orang pasal mozaik panggil apa pasal apa rumah dia. Dah kira nupang rumah tok tua dia, lagi pulak maknanya anak tu bini dia, anak dia cucu waktu. Ini tak nyayang. Soalan seterusnya. Jago tidur.
JKK. Akik beruk-beruk aku. Tolong terangkan kepentingan wakaf. Biasa dengar wakaf tanah, tapi saya di Selangor, MAIS buat wakaf tunai. Saya buat melalui potongan bagi setiap bulan di atas, diniatkan atas nama arwah. Kerana Allah Ta'ala adakah dengan amal jariah untuk arwah saya sampai padanya. Saya berdoa semoga arwah saya tenang di sana. Minta terangkan tentang benda wakaf tunai ini. Baik, ditanya tentang wakaf tunai. Dia ada bayar buat wakaf tunai di Selangor. Kerana Selangor, MAIS, Majlis Agama Islam Negeri Selangor ada buat wakaf tunai. Untuk ayah dia melalui potongan gaji. Katakan sebulan potong RM50. Siapa nak potong? Wakaf tunai dia panggil. Untuk ayah-ayah, niat untuk ayah, untuk mak tak. Benda wakaf tunai ni dia khilaf ulama. Nampak? Dia asal wakaf ni barang-barang hak, bukan barang pitih. Wakaf tanah, wakaf bangunan, wakaf rumah, wakaf telaga. Mana serah pada Allah sampai kiamat. Wakaf tunai ni menurut setengah ulama, yakni kita wakafkan duit atau emas. Macam kata duit kita RM10,000. Kita wakaf serah pada jabat, jadikan sebagai wakaf tunai. Maka duit ini akan dikembangkan, diniagakan atau dijadikan satu benda yang akan jadi wakaf yang tetap. Umpamanya RM10,000 ni wakaf tunai ni diniagakan. Faham? Bila niaga dapat untung, keuntungan itu untuk kembali kepada wakaf yang sebenar. Nampak? Itu wakaf tunai. Mana wakaf dengan duit dulu. Biasanya wakaf duit nak wakaf ke mana? Orang kena beli duit tu. Dan kan wakaf barang tak boleh usung yang lagi. Kalau kata wakaf rumah, takkan ambil rumah bagi aktiviti. Duduk situ lah wakaf. Tapi wakaf tunai ni ambil guna buat belanja. Belanja tu keuntungan untuk wakaf kepada si mati esok-esok. Itu wakaf tunai. Boleh setengah ulama kata. Soalan seterusnya. Jika manusia Allah cipta dari tanah, binatang daripada apa? Kata ulama binatang daripada air. Saya ada adik umur kat 30. Dia minat sangat dengar kuliah. Dalam handphone pun ada kuliah. Problemnya dia tak semayang. Mak ayah buih dah mulut. Nak tegur gana, kalau 9 tahun boleh rotang. Baru ni dia kata nak nikah dah pula. Saya menentang habis-habisan. Dan saya sedang berbalah besar dengan dia sekarang ini. Jadi adik berakhir dengar orang ngajar, berakhir dengar kuliah, siapa pun dalam telefon kuliah. Tapi tak berakhir semayang. Nak kan ni dia berakhir dengar saja, tak berakhir semayang. Ini pelik juga. Lepas tu setengah-setengah orang muda-muda kita bukan dengar agama ni untuk suka. Faham? Suka ni tak boleh ngatuk je. Nak dengar agama ni kerana kita berjalan agama dalam diri kita. Tak ada agama, tak ada kuliah lagu-lagu mana pun. Maka agama ni adalah suruhan-suruhan Allah dan larangan. Suruhan besar kali iaitu semayang. Tak ada semayang, tak ada agama. Bila tak ada semayang, tak ada guna dah kuliah apa-apa. Jadi hak lain kita nak bagi slow-slow. Ala kuliah boleh tahan kira. Mayang tak boleh slow-slow. Pakai kena semayang selalu. Takat makin lagu mana pun tak kocok, 5 waktu jangan kurang. La yubaddalul qawlu min ba'. Nabi kata lepas pada ini tidak dibenarkan lagi kurang daripada 5 waktu setelah turun daripada Isra' Mi'raj. 5 waktu buat guna-guna pun. Faham? Biar ada tiang agama. Boleh tak sambut hari ibu, hari bapa, hari guru? Hari ibu, hari bapa ni tak sah lah. Hari guru tak ada lagi kita dengar ulama larang. Faham? Dia bila tak larang tu boleh lah. Masa imam duduk tahiyat akhir baca tahiyat, saya baru rakaat 3 sembahyang Isya. Apakah bacaan yang patut saya baca? Adakah sama dengan imam? Ataupun saya patut baca bacaan tahiyat awal? Imam tahiyat akhir, dia rakaat pertama baru. Maka rakaat pertama baru siapa? Tak ada tahiyat, tapi dah imam duduk tahiyat, kita wajib duduk tahiyat.
Padahal kita bukan tempat tahiyat. Dan imam baca, kita baca juga. Sunat baca juga. Dan kalau diam, sah semayang. Dan afdal, baca. Baca tu bukan tempat tahiyat kita. Nampak? Kerana ikut imam. Apa hukum tak tegur imam lupa baca doa kunut dan bacaan lepas Fatihah? Berdosa tak saya tak ajak orang buat baik seperti ajak orang pergi semayang surat atau tak bangunkan orang semayang subuh? Dia tak tegur imam. Kim dia imam tak baca kunut. Jawabnya ada kalanya haram, ada kalanya makruh. Makruh mana? Kerana meninggalkan fadilat. Jadi orang bila tu imam meninggalkan kunut, kita pakat diam belaka, maka setengah ulama kata makruh. Makruh tak berdosa tapi tak molek. Moleknya tegurlah dia. Nampak? Dah haram mana? Haram ni tak tegur pas mayang tu kedai tak tegur tu imam jumpa kedai. Apa? Tu imam tak baca kunut. Tu haram. Orang tu kalau kita gerak dia semayang subuh, kalau kita tak gerak anyuk tak semayang subuh. Tengok dulu, kalau kita tidur 2 orang je dengan dia, wajib gerak. Ni pendapat yang paling ramai. Apabila dekat dah nak habis waktu subuh. Bila masuk subuh, dah wajib gerak, sunat saja. Kerana subuh tu panjang. Dekat nak habis dah, kalau tak gerak-gerak, pakat tak dang lah. Maka situ wajib gerak. Faham? Kalau kita tidur 2 orang je dengan dia. Macam tidur dengan bini. Nampak? Ada orang dia sayang nak gerak bini dia. Nak tengok siang dia biar. Tak payah gerak lah. Nampak? Dia pun bangun mayang subuh pergi surau apa semua. Dia balik minum air kopi nampak 7:30 pada rumah. Bini duduk tidur ingat lagi. Nak? Yang bangun lah. Mayang subuh. Tadi tak gerak. 7:45 baru gerak. 7:45 ni subuh apa? Rima 7:45. Nah. Berapa hari daging akikah boleh dimakan, disipang oleh keluarga yang mengekah. Mana pula kalau datuk yang berniat untuk mengekah cucu-cucu, berapa harikah daging tersebut boleh makan oleh anak-anaknya? Daging ngekah ni, kita ngekah tujuan apa? Tujuannya ngekah menurut sunnah beri makan pada orang. Tanda rasa gembira Allah beri anak. Faham? Itu tujuan dia. Maka kita beri makan ke orang lah. Seekor kambing kita taruh untuk bagian kita. Untuk bagian orang jangan sipang, makruh. Faham? Maknanya segera lebih cepat kita buat makanan, beri makan lebih banyak pahala. Lebih cepat lebih banyak pahala. Faham? Tapi kalau hak bagian kita beri makan dah korang siap belaka dah. Kita tipang untuk kita 1/2 kilo daging ngekah nak makan dengan anak bini. Faham? Tu kau pandai kita lah. Sama macam daging korban juga. Daging korban wajib kena beri hak metah sebahagian pada orang fakir atau miskin. Kalau tak beri tak sah korban. Dah bagian kita pula, bagian kita boleh sipang lah kau pandai. 1000 tahun ke 1 juta tahun boleh sipang. Tak ada masalah hak kita. Lebih cepat makan lebih afdal kerana dia daging itu ibadah. Soalan seterusnya. Saya muskil tentang satu lot tanah yang saya beli. Daripada beberapa lot tanah yang dimajukan, di mana penjual tak maklum pada saya bahawa tanah itu milik orang lain. Cuma penjual hanya majukan tanah je. Sampai sekarang tanah tersebut tidak dimajukan dan telah digadai kepada pihak bank. Dan pihak bank telah lelong dan ada sudah orang yang nak sambuknya. Adakah wajib saya pulangkan balik tanah tersebut pada tuan tanah asal? Telah saya tahu tanah tersebut ditipu. Tanah tersebut telah didirikan sebuah rumah. Kalau nak jual rumah tersebut berharga 300,000. Jawabnya, kalau tanah tu hak orang, kena pulang balik hak orang. Faham? Kita beli motor curi. Motor orang sebelah rumah kita, nyecak lain. Maka walaupun kita beli, kena pulang balik kepada hak tu. Harga beli tu orang hak jual ke kita kena ganti balik. Harta milik tuan asal balik. Dia tak sah jual beli. Dia jadi batal habis dah. Walaupun 5 tangan dah jual beli, batal habis. Kerana tak sah jual beli. Nampak? Barang tipu, pulang automatik kepada tuan dia. Soalan seterusnya. Bagaimana saya nak mengenali isteri saya? Bukan tak kenal. Sama ada dia sudah bersunat atau tidak lagi. Apa mu jadi gini? Kalau belum nak buat guana.
Berat mu ni. Dia dengar nah. Dia ni banyak gak buat mari mazhab lain. Nah, dalam mazhab Syafi'i pendapat yang muktamad, laki puang dia kena sunat anak. Faham? Wajib. Ni banyak dia ni mari wah-wah dia ni. Tak wajib sunat pula tu jadi kohonana dak puang. Nah, baik wajib bersunat. Cuma kalau dak sunat anak puang dosa kecil. Ni Ibn Hajar sebut dalam fatwa dia. Kalau dak sunat anak lelaki dosa besar. Pasal anak lelaki dia kait dengan sah dak sah semayang. Kait dengan taharah. Orang sunat rapang dak kait dengan taharah dengan semayang, dia kait dengan nafsu. Faham? Maka kata ulama, rasa gila jika perempuan itu belum berkahwin dan dia tidak berkhitang, hendaklah dikhitam dia. Wajib. Tapi apabila anak pinak dah, tidak lagilah perlu dia pergi berkhitang. Apa? Dia pun ada suami. Nah, jadi maaf dah. Macam ke wali pasek kok. Wali pasek kita dah nak nikah ni wali pasek. Tak sah. Pada masa tu kita tak ada wali pasek tak boleh. Guna juga. Tak sah. Faham? Tak tahu wali pasek hari tu ingat ke boleh. Dah tahu bila nikah. Pas Jepun. Maka Syekh Ahmad Fatani fatwa memang tak sah. Tapi dimaaf pada syarak dah. Apa? Nikah ramai anak dah. Kalau kena nikah semula, huru hara habis rakyat. Nak? Jadi gitu juga. Jadi habis ramainya nak sunat lagi, kena pergi hospital belaka wajib. Nyanyi ketuk lagi biru muka bawa. Nampak tak? Nah daftar ni lain ni hak bagian tak sunat lagi. Geng muslimat. Nampak? Ketua muslimat pergi kok. Nampak dah sunat. Nah, jadi malu kat orang lah kalau besar tua kereta gitu. Messi pun tembak. Dah. Jadi kait dengan tu. Tapi kalau laki-laki tiada maaf bagimu kerana kait dengan taharah. Tua masuk Islam kena sunat. Pasal dia dosa besar. Nah. Soalan terakhir. Apa hukum tengok cerita hantu? Sebab ada orang kata haram. Ditanya. Bijak kok soalan ni. Banyak lagi ni. Minggu depan pula. Apa hukum tengok cerita hantu? Sebab ada orang kata haram tengok. Cerita ni lakonan Nah. Baik kalau hantu tu sungguh tak ada masalah nah. Nah. Hantu tu dah arang tengok hantu tu. Nah. Kita pun tak mau tengok. Tapi kalau cerita hantu memang ada khilaf ulama. Nampak? Siapa yang sengaja menjadikan dirinya ketakutan hukumnya haram. Sama macam orang sengaja pegang najis. Dan najis dekat tangan, walaupun ada air situ 3 lari boleh basuh, haram juga kerana sengaja mengenakan najis lekat pada pakaian atau tangan. Faham? Maka sengaja kita buat diri kita menjadi takut. Takut tu takut pelik lah, haram. Tapi kalau sahaja takut tu takut biasa, makruh. Jadi pendapat hak nampak hak kemas sekali, tengok cerita hantu ni makruh. Tengok cerita binatang, molek. Setengah ulama kata sunat. Nampak kebesaran Allah, cerita gunung berapi, cerita tentang laut, tentang ikan. Cerita hantu ni ngaruk. Maka tiap-tiap orang ngaruk, kalau tak ada benda haram, tak haram. Makruh. Tapi siapa jadi tak boleh nak pergi mana, takut tang nak tidur pun tak boleh, nak berak pun tak boleh, takut tang, haram. Jadi manusia ni pelik. Kalau luar, dia takut jumpa hantu. Oleh kerana manusia ni takutnya tengok hantu, maka pengarah-pengarah pilihan ambil kesempatan. Buat cerita hantu, dah orang tahu dah cerita hantu tu lebong je. Tapi tahu dah, nak tengok dan takut pula. Dia pelik. Hantu tu lebong. Nampak? Dia tahu tak sebelum dia tengok filem tu, CD dia beli CD cerita hantu. Atau filem cerita hantu, dia tahu tak hantu tu lebong. Tahu tak? Lepas tu dia tengok lagi takut tak? Wadah je gede. Wadah. Hantu tu dia tahu dah berlakon je. Hantu tu orang make up kan? Nak hantu duduk dia hantu. Dia pun duduk. Make up ubur rambut apa semua. Dia pun tahu belakang. Nampak maknanya making off. Mana kita tahu dah hantu tu bukan hantu, pasti kita pergi takut kok. Mana bodoh sungguh gitu. Memang tak amat-amat bodoh. Kalau orang tengok hantu sungguh, lepas tu lari takut tang, hantu lain. Ni dia tahu dah cerita tu hantu ni lakonan. Dia ditulis kan? Maknanya tok pengulu orang ni. Ning orang ni. Hak ni orang ni. Dia atu orang ni. Mana orang.
Dia pun tengok. Tengok cerita. Tak api, tak kan? Tak api. Nak cerita tu. Nak. Ya tu. Gini ada. Bodoh sungguh. TV kecek tu bukan masuk dalam rumah kita tu. Atu pula getah pakai muka. Siapa tengok gini? Ada saya tengok. Ada lagi. Ada lagi. Nampak? Takut bodoh. Gini lagi. Nampak? Ni masalah je pasal cerdik dia bodoh tengok situlah. Kalau dia tengok cerita atu, jahat atu. Nampak? Jahat terus atu muka. Tu dia tak takut pasal dia tahu dah berlakon. Ni siapa main kecing terbang nak kecing takut tang. Nampak? Jadi inilah maknanya eksploitasi pengaruh filem dia buat. Saya tahu kau duk reka gitu. Ni cerita atu kopek. Ni dolar. Ni atu benda zombie kapur pisang. Nampak? Ni atu JKK. Nampak? Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi